Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai. Salam. Halo Syama Syatori. Happy birthday to my dear friend Dr. Iman Tahiri. Pada hari ini saya nak sampaikan ucapan terima kasih, ucapan selamat hari lahir dalam bahasa Melayu khas untuk Dr. Iman. Maafkan saya, nanti boleh baca translation nanti, sebab sebenarnya saya nak sampaikan dalam bahasa Melayu ni untuk ramai pendengar Melayu memahami apa yang saya ucapkan, dan juga saya nak lebih ramai mendengar keindahan bahasa Melayu ya, di samping bahasa Inggeris ya. Kita dah biasa dengan bahasa Inggeris, saya nak memperkenalkan bahasa Melayu. Satu lagi, lebih mudah ya, jika bahasa yang lebih saya mahir saya dapat sampaikan daripada hati. Okey, sebenarnya ini khusus untuk Dr. Iman ya. Saya nak penuhi apa yang diingini ya, sebagai permintaan hadiah hari lahir yang paling bermakna katanya. Jadi saya cuba sampaikan secara apa yang terbaik saya dapat berikan, dan inilah yang insya-Allah yang terbaik, sebab saya dah mencuba banyak halangan ya, saya dah mencuba buat daripada pada tarikh hari lahir saya seminggu yang lalu, sebab beza hari lahir kami hanya seminggu, dan hari demi hari saya buat, hanya pada hari ini sahaja yang saya dapat penuhi, itu pun pelbagai halangan, beberapa kali intake, beberapa kali rakaman ya, dengan pelbagai dugaan gangguan ya. Itulah dia padanlah muka saya kan, sebab saya kata senang dia dengan Dr. Iman. Masa mula dia kata it's huge, dia permintaan dia tu besar, dia cakap ya, bukan mudah. Itulah dia, betul lah dia cakap tu betul. Saya ni, bila saya dengar hanya permintaan dari segi membuat sebuah video ya, yang menjelaskan tentang apa kesannya daripada segala bahan-bahan ya, segala apa yang diberikan daripada Dr. Iman ya dalam TikTok, melalui TikTok, melalui Instagram, YouTube ya, live ya. Itu yang saya rasa macam taklah besar sangat. Mulanya saya rasa macam mudah ya, sebab apa, memang dah sebelum ni saya pernah kongsikan juga dalam live samanya, dalam tajuk gratitude ya. Masa tu dah dekat YouTube, stream ya, dah ada dalam YouTube. Saya kongsikan bagaimana sejak saya tahu ya mengenai Dr. Iman ni dalam sosial media, memberi satu kesan ya, satu kesan yang sangat besar dalam hidup saya, sebab pengajaran ya, life lesson yang ada di dalamnya. Jadi pada hari ini, bila saya cuba buat beberapa kali daripada siang bawa ke malam ya, dengan pelbagai rintangan ya, barulah saya faham. Sebab macam Dr. Iman dia dah biasa buat live, dia tahu sangatlah. Kadang-kadang tu macam masa dia buat live, kami pernah tunggu dia sampai perkara biasalah, tunggu sampai 2 jam ya, 2 jam lebih. Kadang-kadang tu tak menjadi, pernah tak menjadi, sebab memang bukan mudah. Sedangkan saya pernah buat live di FB. Masa tu saya rasa mudah, sebab apa, live di FB tu just satu tajuk saja kan. Kita tak perlu nak nak banyak cerita yang lain ataupun bahan-bahan yang lain. Just saya dapat saya sendiri yang sediakan tajuk dan saya sampaikan. Sebab bahan-bahan dia pun benda yang dah sedia ada, yang saya olah balik kan. Jadi saya dapat buat konsisten ya selama 44 hari without fail. Jadi itu yang saya rasa macam senang kan. Tapi sebenarnya bila kita nak buat sesuatu yang berbeza adalah sukar, macam sekarang. Okey, jadi sebab saya dah buat banyak kali, ini dah 4 minit ya. 4 minit saya mencurahkan bagaimana nak buat satu rakaman macam ni pun, pelbagai rintangan yang saya hadapi. Tapi saya rasa apabila terjadinya video ni, saya akan rasa sangat puas hati, sebab saya tetap mencuba dan cuba juga sampai ke tahap ini, insya-Allah. Okey, jadi apa yang saya nak share kepada anda ataupun khas untuk Dr. Iman adalah
bagaimana ya mula-mula macam mana saya berjumpa dengan konten ya Dr. Iman ni. Saya tak pasti sama ada saya rasa daripada Instagram, sebab saya lebih kepada Instagram sebenarnya. Saya bermula daripada Instagram dulu, kemudian baru TikTok. TikTok ni saya tahu pun daripada cucu saya ya. Cucu saya dia lebih advance lagi pengetahuan dia tentang TikTok tu. Dan saya gunakan TikTok untuk perniagaan. Kemudian tu yang daripada Instagram ni, bila saya jumpa Dr. Iman kan, saya tertarik dengan apa ni, bahasa sign language dia kan, bahasa tangan tu. Dia mengingatkan saya macam mana saya nampak sekumpulan pelajar yang menggunakan sign language dalam bas ya. Mereka bertaburan di dalam bas, tetapi saya tengok mereka dapat berbual dengan begitu seronok sekali kan, tanpa gangguan ataupun tanpa bunyi, tetapi mereka dapat berhubung ya dengan begitu seronok sekali. Itu satu kenangan lah. Sebenarnya banyak lagi benda-benda lain di sepanjang saya mengenali Dr. Iman, walaupun melalui sosial media, tapi sangat itulah dia, sangat terkesan ya. Sebab apa? Dr. Iman ni dia seorang yang apa ni, dia bila dia sampaikan daripada hati kan, dia sampaikan betul-betul diri dia, dia menjadi diri dia. Kita dapat faham ya, kita rasa ya, sampai sesuatu tu memang macam seolah-olah macam bila dia bercakap seolah-olah macam dia di depan kita ya. Macam saya dah biasa ikuti live dia ya, daripada yang paling saya suka, yang paling saya apa ni ikuti iaitu live melalui StreamYard. Sebab saya berkenal sangat StreamYard ni, senang kan, senang bagi saya. Kebetulan waktu tu saya berkesempatan. Jadi StreamYard ni lebih senang sebab tak ada apa ni, macam dia tak sama dengan Instagram dan TikTok tau. Dia tak ada macam ada benda-benda yang ada yang saya tak berapa minat lah. Sebab kita golongan lama, kita bukan golongan yang macam zaman sekarang yang menggunakan bahasa-bahasa yang apa ni, bahasa zaman sekarang kan. Jadi itu yang saya rasa macam saya tak berapa seronok live dekat TikTok dengan Instagram. Tapi yang seronok apabila saya di dalam StreamYard, yang itulah yang menjadi apa ni, dia tak ada gangguan tau. StreamYard ni setakat ni apa ni, panjang cerita lah ya, yang dapat apa ni, yang dapat dirakam ya, yang masih ada dalam YouTube ya. Macam bermula dengan kita, mestilah mula-mula kita rasa macam, sebab saya memang first time ya dengan Dr. Iman ni, saya masuk live 2 kali dalam TikTok. Masa tu tak tahulah macam mana, dia cuma nampak mata saya saja, tapi macam mana ya dia boleh kami boleh berinteraksi dengan baik ya. Dia boleh bagi hadiah buku dekat saya kan, walaupun jarak jauh ya. Saya tak merungut lah sebab jarak jauh daripada Kanada ke Malaysia. Buku tu tak sampai sampai sekarang, saya tak tahu, sebab masa memula dihantar tu keadaan pandemik sangat apa meruncing di seluruh dunia. Jadi mungkin ada berlaku sesuatu, sebab ada satu lagi kiriman barang saya pun yang tidak sampai ya pada saya. Jadi 2 parcel lah yang tak sampai dekat saya. Jadi itu innalillah je lah ya, walaupun saya pernah menangis kerana saya tertunggu-tunggu ya. Apa ni, sebab kita bila kita suka sesuatu, kita tunggu kan. Jadi kita sangat apa ni, sangat beremosi lah. Akhirnya kita sangat beremosi. Sebab saya memang sekolah dulu saya ambil bidang sastra, dan saya suka buku isi, dan saya pernah menulis puisi pada umur 9 tahun, puisi yang tidak selesai. Saya dah tak ingat dah puisi tu, sebab kita baru usia 9 tahun masa tu. Kemudian tu dah tak ingat umur 9 tahun, dan berterusan dah tak bersambung lagi puisi tu. Jadi bila kebetulan Dr. Iman pun ada menulis mengenai apa ni, Set Keburung dengan kisah Set Keburung dengan pokok ya, kisah tu kisah tu kisah sedih kan. Jadi saya teringat macam mana saya pernah tulis kisah apa ni, kisah saya burung hantu, yang Dr. Iman ni burung yang lain lah. Apa ni, jadi kenangan tu lah ya. Burung hantu saya tu menyebabkan saya menangis, sebab macam kita tak tahu lah ya, bila kita menulis sesuatu, kita berada di dalamnya, kita menjadi seperti burung tersebut. Macam mana perasaan seperti kita merasai ya perasaan dia, macam dia terpaksa meninggalkan apa ni, tempat dia berteduh.
yang menjadi pokok tu menjadi rakan dia. Cuma saya tak pandai nak luahkan masa tu. Dan Dr. Iman sendiri pun dia menulis kisah dia tu 2 kali ya. Maksudnya antara satu cerita ke satu cerita tu dalam masa yang panjang. Itulah masing-masing punya bakat lah yang ada sedikit persamaan lah yang menjadi kenangan ya. Kemudian tu apabila semua karya-karyanya adalah karya yang daripada karya asli dia sendiri, menyebabkan saya ada perasaan ingin tahu ya, lebih lanjut siapa orang ni, siapa yang begitu mempunyai berbakat ya, berbakat dalam bidang pujangga, puisi dan bidang-bidang puisi, pemuitis yang juga seorang surgeon ataupun doktor pakar bedah yang dapat menyampaikan puisinya dalam penyampaian yang sangat indah ya, sangat menarik ya, dalam bentuk sign language yang begitu terkesan oleh orang ramai. Jadi bagi anda yang menjadi followers ataupun rakan-rakan sosial media Dr. Iman pasti tahu ya macam mana dalam tempoh 2 bulan Dr. Iman mempunyai followers ramai 50,000 di Instagram ya, lebih 2 juta di viewers di TikTok ya. Sekarang followers di Instagram dah menjadi lebih 2 kali ganda ya. Kerana kesan dia tu dan juga niche ataupun dia punya dia punya penghususan tu ya. Dia khusus kepada penyampaian dia tu menggunakan sign language yang tak ada sesiapa buat ya, yang maknanya benda yang unik lah. Sebab kita ni selalu kita lebih terkesan dengan benda yang unik. Macam saya suka untuk lebih tahu lagi, saya cari maklumat lanjut mengenai Dr. Iman ni. Saya Google ya, saya ceritakan kepada Dr. Iman sebelum ni ya. Sebab bila kita dah selalu live kan, jadi kita dapat berinteraksi dengan baik. Jadi sebab saya memang jenis orang yang sebab sosial media bukan benda yang mudah ya. Kita nak tahu siapa yang yang berinteraksi dengan kita ya, siapa yang sebenarnya di dalam sosial media tersebut ya. Jadi bila saya dah tahu, saya pasti, jadi saya sentiasa ikutilah seterusnya ya. Dan macam orang lain juga tertunggu-tunggu ya setiap hari, apakah bahan yang seterusnya, apakah kisah-kisah daripada ataupun puisi-puisi yang akan disampaikan ya. Itulah yang jadi sangat menarik, sehingga saya pun belajar balik ya, belajar tentang puisi ini yang sebenarnya puisi ini merupakan gedung ilmu. Jadi dulu saya pernah tahu tentang ataupun ramai orang ya tahu tentang kata-kata pujangga ataupun kata-kata hikmah daripada Rumi ataupun Jalaluddin Rumi, nama penuh dia. Jadi sebenarnya Jalaluddin Rumi ini ataupun dikenali sebagai Rumi adalah orang Parsi. Itulah yang saya baru ingat balik ya. Sebenarnya saya tak perasan ya, saya tak tahu yang pujangga yang terkenal ini adalah daripada Parsi. Dan melalui Dr. Iman juga saya dapat tahu banyak lagi pujangga-pujangga terkenal kat sana. Tiada hairanlah Dr. Iman pun memang mempunyai bakat tersebut, kerana memang di negara beliau banyak terlahirnya pujangga-pujangga yang bijak pandai. Jadi saya belajar sedikit bahasa Parsi, kerana macam bahasa kita juga, kita kalau kita nak faham ya lebih mendalam, kita punya bahasa Melayu, kena belajar bahasa Melayu, sebab dia takkan sama dengan bahasa lain. Begitu juga dengan bahasa Parsi, dia takkan sama maksud dia kalau diterjemahkan dalam bahasa lain, dia akan menjadi takkan begitu tepat. Jadi saya pun belajar setiap hari, saya cuba sebut patah-patah perkataan Parsi kerana dia berbeza daripada bahasa Arab. Dan macam saya menggunakan bahasa Arab dalam
dalam sosial media, tetapi tak ada bahasa Farsi kat sana. Di mana bahasa Farsi ada huruf ca. Dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Melayu ada ca. Tapi Jawi tak ada dalam internet kan. Kita tak dapat nak adakan huruf ca tu, setakat ni saya tak jumpa. Jadinya ada juga bahasa-bahasa lain juga yang maksudnya huruf-huruf yang berbeza cara sebutan dia. Itu yang menjadi keunikan, perbezaan ya. Dan saya cuba belajar sedikit demi sedikit, hari demi hari ya. Saya belajar dekat YouTube, saya dengar Dr. Iman sendiri sebut satu persatu ya, saya ulang-ulang ya. Sebab ilmu kan, kalau kita nak sesuatu tu kan, bahasa tu memang menjadi satu bahasa yang dia komunikasi kan. Jadi itu yang menjadi menarik ya, sebab dia komunikasi ni dia menunjukkan satu budaya sesatu negara tu. Okey, jadi saya juga belajar satu pujangga Farsi yang disampaikan oleh Dr. Iman sendiri daripada penguitis terkenal Farsi, iaitu Hushan Ebtihaj ya, yang berbunyi Nashawa Faskasi Anshin Miani Manutos tu isyaratin nazar Nomeresani Manutos Bushkan Balabi Khomush Sukan Miguyang Bushkan Pasukan Kopi Nigohi Kin Zambani Manutos. Maksud dia kalau dalam bahasa Melayu ada persamaan dia dari kisah dari mata turun ke hati. Maksudnya bahasa mata tu sampai ke hati, walaupun tidak dituturkan daripada mulut, tapi bahasa mata tu difahami. Jadi bahasa mata hanya difahami oleh yang berkenaan. Itu yang indahnya. Itu sebabnya saya suka bahasa puitis ya, sebab dia mempunyai maksud tersirat yang perlu dipelajari. Jadi itu salah satu daripada kenapa ya saya suka mengikuti bahan-bahan daripada Dr. Iman ni. Dan kemudian apa yang menjadi kesan dia ya, kita belajar daripada sesuatu ya, belajar tentang kehidupan ya. Dan kita dapat seperti satu pelarian ya daripada keadaan kita yang sebab Dr. Iman ni dia datang pada waktu yang tepat ya, sebab kebetulan pada diri dia yang waktu itu dia juga mengalami satu rasa tekanan akibat pandemik ya, seluruh dunia waktu itu yang membataskan kita bergerak dari satu tempat, dari satu negara ke satu negara ya. Jadi itu yang menjadi